Terima kasih Alia di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Mahins mengalu-alukan siasatan lanjut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pemilikan sijil anak negeri SAN palsu di negeri ini. Presidennya Muhammad Haji Alamin berkata pengeluaran sijil anak negeri telah dibekukan sejak 22 April 1982 dan perbuatan tersebut tidak sepatutnya berlaku. Kerana fokus kita ialah untuk meyakinkan rakyat bahawa kita tidak terlibat tentang gejala pemberian sijil anak negeri ini. Ini dilakukan oleh barangkali, kalau betul dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dan saya tidak ada kompromi soal ini. Dan saya mahu tindakan tegas harus diambil kepada dalang-dalang yang... Muhammad Haji Alamin berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas lanjut berikutan penahanan 18 orang bagi membantu siasatan berhubung pemilikan sijil anak negeri palsu itu. Sumber mendapati daripada jumlah tersebut, 8 ditahan di Kota Kinabalu, Tawau 2, Lahadatu 5 dan Sandakan 3 orang. Bagaimanapun kesemua mereka dibebaskan selepas keterangan diambil. Pasukan Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Sabah giat menjalankan pemeriksaan tanda harga di setiap bazar Ramadan di negeri ini. Pengarahnya Severinus Tukah berkata usaha itu bagi memastikan para peniaga gerai bazar mematuhi peraturan meletakkan tanda harga pada barangan di bawah Perintah 3/1 Kawalan Harga Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Hasil tinjauan pihak KPDNKK di Gerai Bazar Asia City mendapati 90% peniaga meletakkan tanda harga pada makanan dan minuman, manakala selebihnya diberi peringatan untuk mempamerkan tanda harga dengan betul. Peniaga yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan dikenakan kompaun tidak melebihi RM50,000 atau disabit kesalahan denda RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Setakat kemarin tiada notis dikeluarkan ke atas 90 gerai yang diperiksa di 3 lokasi Bazar Ramadan di Kota Kinabalu. Perkembangan perbicaraan kes pencerobohan di Lahadatu 2 tahun lepas. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu kemarin diberitahu keputusan sampel DNA dan kesan sisa tembakan dalam laporan yang dikeluarkan Jabatan Kimia merupakan bahan bukti penting. Saksi ke-107 bekas pegawai forensik polis ACP Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah memberitahu padanan yang diperoleh sama ada positif atau negatif dalam laporan tersebut boleh digunakan sebagai bahan bukti untuk dikaitkan dengan suspek dalam kes berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sesi soal balas Peguam Bela Datuk N. Sivanadan ketika diminta mengulas mengenai laporan yang dikeluarkan Jabatan Kimia. ACP Sheikh dalam keterangannya juga memberitahu sampel DNA dan kesan sisa tembakan mungkin tercemar sekiranya suspek memakai sarung tangan semasa mengendalikan senjata atau peluru atau terdedah kepada persekitaran dalam tempoh masa tertentu. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Siti Pencung di Jabatan Penjara Kota Kinabalu bersambung hari ini. Pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menjadi tetamu khas Majlis Berbuka Puasa Siri Jelajah Ramadan RTM 2015 di daerah Sandakan. Ikuti laporan wartawan Amran Rajih di Sandakan. Jelajah Ramadan RTM kali ini berkesempatan beramah mesra dengan pegawai dan anggota TLDM di kapal Accelerator Azizan yang berlabuh di perairan Sandakan, Salingan, berhampiran sempadan negara jiran, Filipina. Program yang bagus, yang patut dijayakan dan patut diketengahkan. Dan ini sebagai terutama untuk kami yang di perbatasan di tengah lautan untuk meneruskan tugas-tugas ini dan sedikit sebanyak dapat memberi ketenangan jiwa lah untuk anak-anak buah saya. Turut hadir pada Majlis Berbuka Puasa Jelajah Ramadan RTM di kapal TLDM, Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Ali Ngasio dan Pengurus Penyiaran Tawau Muhammad Ezri Abdullah.
Majlis berbuka puasa ini turut diserikan dengan tazkirah Ramadan oleh Ustaz Residen Sandakan FM, Ustaz Muhammad Supan Bahrin. Selain beramah mesra dengan anggota TLDM, pelbagai program diadakan termasuk menghulurkan sumbangan berupa bahan makanan. Kami rasa bersyukur dan berbanggalah sebab dapat terpanggil untuk majlis seperti ini kerana ianya merupakan satu program yang sangat baik, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, dan kami pun bagi pihak Adabi ingin menyumbangkan sedikit bantuan dalam program jelajah seperti ini. Ini adalah sangat baik kerana dapat meraihkan anggota-anggota TLDM untuk sama-sama meraihkan hari istimewa dalam bulan Ramadan untuk berbuka puasa lah. Ini merupakan usaha yang baik dan perlu diteruskan. Cari pendengar dan sahabat Sandakan FM. Jelajah Ramadan RTM 2015 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dan dijangka sampai hari ini. Jelajah Ramadan RTM di Sandakan membuat kelainan dengan mengadakan majlis berbuka puasa bersama anggota keselamatan di perbatasan bersama anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di perairan negara iaitu Laut Salingan Sandakan. Ia bagi meraihkan anggota keselamatan yang sedang bertugas pada bulan Ramadan sehingga Aidilfitri demi menjaga keselamatan di perairan negara. Amran Raji untuk RTM. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsungnya jelajah Ramadan RTM 2015 di Kota Kinabalu di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Sabah. Seterusnya, perbicaraan terhadap 30 individu berhubung kes pencerobohan Lahadatu pada tahun 2013 akan diadakan di bangunan penjara Kota Kinabalu pada pukul 9 pagi. Pada masa sama, program penyerahan kuih raya akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Akhir sekali lawatan kerja Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah ke Tawau akan berlangsung pada pukul 2 petang ini. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Alia di Angkasa Puri. Silakan Alia.